Salam sejahtera. Selamat datang murid-murid. Nama saya Cikgu Syai. Cikgu akan ajar kamu bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar tema kesihatan dan kebersihan. Kesihatan dan kebersihan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Di bawah tema ini terdapat dua subtopik yang penting, iaitu pertama, gaya hidup sihat, kedua, makanan sebagai keperluan hasrat. Mari kita tengok apa itu gaya hidup sihat. Di bawah gaya hidup sihat, terdapat 5 perkara yang sangat penting, iaitu pemakanan seimbang, tabiat hidup sihat, mengawal emosi, kebersihan diri dan senaman. Mari kita lihat apa itu pemakanan yang seimbang. Baiklah. Gambar yang kamu lihat di sebelah adalah pinggan sihat Malaysia. Pemakanan yang sihat bermaksud pengambilan makanan yang pelbagai dan seimbang. Maksudnya pelbagai zat yang berkhasiat dan perlu seimbang. Contohnya, jika kamu lihat dalam pinggan sihat Malaysia ini, terdapat makanan seperti nasi ataupun mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi untuk dimakan pada waktu tengah hari ataupun waktu malam. Makanan tengah hari atau waktu malam. Bersama-sama dengan nasi, mi, roti, bijirin, iaitu ia mempunyai zat karbohidrat, kita selitkan protein pula, iaitu sama ada ikan, ayam, daging dan juga kekacang. Kemudian, kita lengkapkan diet harian kita dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Cuba kamu lihat apakah khasiat yang kita perolehi daripada setiap jenis makanan yang kita makan. Apabila kita makan daging, ikan, ayam, itik dan kekacang, ia mempunyai zat protein yang berkualiti tinggi yang membantu dalam pembesaran badan dan pengekalan serta menghasilkan enzim dan hormon, pembaikan dan pembuatan sel-sel darah dan menguatkan sistem imunisasi kita. Sistem imun kita. Bila sistem imun kita kuat, penyakit jarang menyerang. Seterusnya, apakah khasiat jika kita minum susu ataupun produk tenusu atau air kosong? Susu mempunyai sumber kalsium, protein, vitamin dan mineral. Kalsium ini sangat penting untuk membina tulang dan gigi serta mengekalkan jisim tulang. Kemudian, apa pula kebaikan jika kita makan nasi ataupun bijirin ataupun apa sahaja makanan yang diperbuat daripada bijirin. Contohnya seperti nasi, mi, roti, gandum, oat dan juga bijirin. Apabila kita makan makanan-makanan yang diperbuat daripada bijirin, kita mendapat sumber tenaga, vitamin B serta mineral dan serat yang baik. Seterusnya, apa yang akan berlaku jika kita makan lebih buah-buahan? Buah-buahan mengandungi zat serat, vitamin dan juga mineral. Ia juga seperti protein merangsangkan sistem imun kita, menyokong pembesaran dan perkembangan yang biasa dan memperbaiki fungsi sel dan organ. Begitu juga dengan sayur-sayuran, kebaikan makan sayur-sayuran yang lebih memberikan kita sumber serat, vitamin dan juga mineral yang membantu dalam pembesaran dan perkembangan badan. Seterusnya, apakah itu maksudnya tabiat hidup yang sihat? Kita perlu mengamalkan tabiat hidup yang sihat sebagai salah satu gaya hidup yang sihat. Apa itu tabiat hidup yang sihat? Apakah perlakuan-perlakuan yang merujuk kepada tabiat hidup yang sihat? Iaitu
mengambil sarapan pagi sebelum murid-murid datang ke sekolah. Baik jika kamu ambil sarapan pagi yang ringan di rumah sebelum hadir ke sekolah. Kemudian, kita juga perlu rancang pemakanan kita. Kita tak boleh makan sewenang-wenangnya. Kita perlu makan mengikut sumber makanan ataupun perlu mengamalkan pemakanan yang seimbang seperti yang cikgu tunjukkan sebelum ini kan dalam slide sebelum ini. Okey, dalam pinggan itu ada protein, ada makanan karbohidrat, ada makanan serat dan sebagainya. Kan? Kita juga perlu mengelakkan makanan-makanan yang tidak berkhasiat. Kemudian, kita perlu minum air yang secukupnya dalam seharian. Okey, murid-murid, jika kamu jarang minum air, jangan begitu, amalkan pengambilan air yang secukupnya. Kemudian, kita juga ataupun badan kita juga memerlukan rehat yang secukupnya dengan senaman-senaman yang ringan. Dan satu perkara ataupun tabiat yang sangat penting kita perlu amalkan adalah bebas daripada penggunaan gadget. Gadget maksudnya telefon, iTab, iPhone, komputer, laptop dan sebagainya. Boleh guna. Cikgu tak kata tak boleh guna, tapi kurangkan penggunaannya. Okey, hadkan masa penggunaannya. Mungkin 1 jam dalam seminggu. Kita boleh mohon bantuan atau kita boleh mohon izin daripada ibu bapa untuk main game dan sebagainya dalam gadget kita. Kemudian, amalkan sikap belajar perkara yang baru. Selalu baca buku, selalu baca bahan-bahan bacaan yang boleh memberikan kita ilmu. Kemudian, dapatkan tidur yang cukup, ia sangat penting. Jangan menonton televisyen sampai lewat malam sehingga tidur kamu terjejas dan apabila kamu datang ke sekolah pada waktu pagi, kamu rasa mengantuk dan tak dapat ikuti pengajaran ataupun pelajaran. Merokok juga adalah satu tabiat yang tidak sihat. Okey, jika ada ahli keluarga kita yang merokok, murid-murid boleh memberi cadangan ataupun boleh memberi nasihat kepada ahli keluarga kita bahawa rokok akan menjejaskan kesihatan kita. Okey, senaman murid-murid juga boleh buat senaman otot yang ringan. Boleh ada banyak senaman-senaman, contoh senaman otot di YouTube. Adik-adik murid-murid boleh lihat kemudian amalkan di rumah. Okey, pada masa yang sama kita juga perlu melakukan aktiviti luar. Buat masa ini disebabkan oleh pandemik COVID-19, kita tak digalakkan untuk berada di luar. Namun begitu, ini tidak bermakna kita tidak boleh membuat aktiviti luar. Okay, murid-murid boleh bermain basikal di perkarangan rumah. Okay, murid-murid boleh buat senaman ringan di perkarangan rumah. Okay, tak perlu nak ke padang ataupun tempat-tempat rekreasi yang lain. Ini adalah antara beberapa aksi-aksi senaman yang cikgu ambil daripada internet untuk kamu lihat. Okey, pumping, P-U-M-P-I-N-G, aksi pumping ini mudah dibuat dan tak memerlukan ruang yang besar. Murid-murid boleh buat di rumah. Murid-murid juga mudah untuk buat senaman perut, boleh buat senaman perut. Dan juga boleh buat senaman melutut, kemudian senaman lutut tinggi, senaman step up. Ini semua adalah antara senaman-senaman yang mudah dibuat dan boleh dilakukan di rumah. Seterusnya, kebersihan diri. Sangat penting, sesuatu yang sangat penting. Kita perlu sentiasa menjaga kebersihan diri kita. Okey, kerana bila diri kita bersih, kita disenangi oleh orang ramai. Apakah antara cara-cara menjaga kebersihan diri? Perlu mandi sekurang-kurangnya 2 hari sekali ataupun perlu mandi selepas kita buat senaman fizikal. Kita juga perlu pastikan rambut kita terurus, maka sikatlah rambut sekerap yang mungkin. Kemudian, sentiasa amalkan pakai pakaian yang bersih. Jika pakaian kita kotor, cuci, kemudian pakai pakaian yang sudah dicuci. Kemudian, basuh tangan dengan kerap. Lebih-lebih lagi waktu pandemik sekarang, kita perlu basuh tangan kita dengan kerap. Seterusnya, kuku. Potong kuku sekurang-kurangnya seminggu sekali atau 10 hari sekali ataupun bila-bila masa saja kita lihat kuku kita telah panjang dan ada kotoran-kotoran.
Dan gosok gigi juga adalah salah satu amalan menjaga kebersihan diri yang sangat-sangat penting. Maka apabila kita gosok gigi, kita perlu gosok gigi dengan cara yang betul. Dan sekurang-kurangnya 3 kali ataupun setiap kali kita makan, kita boleh gosok gigi. Seterusnya, kesihatan emosi. Apabila kita bercakap tentang kesihatan emosi, kita kena kenali apakah itu jenis-jenis emosi. Emosi takut, emosi marah, emosi sedih, cemas, gembira dan malu. Okay? Dan kita mesti belajar untuk mengawal emosi kita supaya kita dapat menjalani satu kehidupan yang aman, damai dan tenteram serta gembira. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula subtopik yang kedua iaitu makanan sebagai keperluan asas. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham topik pembelajaran hari ini. Berkaitan dengan topik pembelajaran ini, cikgu telah memberikan beberapa lembaran kerja. Okey, ini adalah lembaran kerja pertama. Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan dari manakah anda mengetahui maklumat tentang makanan dan minuman yang berikut. Berkaitan dengan makanan seperti coklat, gula-gula, donat. Di mana kamu selalu lihat makanan-makanan ini? Okey, selalunya kita lihat makanan-makanan ini di televisyen boleh, di surat khabar pun kita lihat makanan-makanan seperti ini. Di radio pun kita lihat makanan-makanan seperti ini. Jadi, kamu boleh pilih televisyen, radio, surat khabar dan isi di bawah. Maggi. Maggi banyak kita lihat dalam dalam advertisement ataupun dalam siaran-siaran di TV. Kan? Siaran-siaran di surat khabar pun kita banyak lihat Maggi. Dan bawah ini adalah kerupuk. Okey, pelbagai jenis kerupuk. Okey, kita juga lihat makanan-makanan seperti ini di televisyen, radio dan surat khabar. Jadi cikgu nak kamu isikan sama ada makanan ini kamu lihat di mana? Sama ada kamu lihat di televisyen ke, atau radio ke, kamu dengar di radio ke, atau kamu lihat di surat khabar ke, cikgu nak kamu isi. Makanan berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat untuk kesihatan. So, berdasarkan gambar-gambar yang diberikan, senaraikan ya murid-murid makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat untuk kesihatan. Contohnya, makanan berkhasiat. Susu adalah makanan berkhasiat. Maka kamu tulis susu di jadual, di kolom makanan berkhasiat nombor 1 dan seterusnya. Kemudian ini adalah lembaran kerja ketiga di mana cikgu nak kamu senaraikan apakah menu makanan kamu pada waktu untuk sarapan. Okay, apakah agaknya menu 1 ni? Apakah menu? Menu ni lebih kurang kita makan menu seperti ini untuk makan malam. Betul? Okey, jika kita makan menu 1 ini untuk makan malam, tuliskan di sini di bawah kotak ataupun di bawah bahagian bulat ini, tuliskan di sini makan malam atau makan tengah hari. Lepas itu senaraikan apakah makanan-makanan yang kamu lihat dalam gambar ini. Kita lihat nasi, kita lihat sayuran, kita lihat buah-buahan, saya juga lihat air kosong dan sebagainya. Okey, menu kedua pula adalah menu untuk sarapan. Maka tuliskan di sini sarapan. Kemudian senaraikan apakah makanan yang kamu lihat di dalam gambar ini. Seterusnya menu ketiga. Okey, menu ketiga ini adalah menu untuk minum petang. Okey, kamu lihat apa kamu lihat untuk minum petang ni? Okey, cikgu boleh lihat kopi, cikgu boleh lihat kuih, kemudian ada bubur, okey, ada buah dan sebagainya. Dan seterusnya akhir sekali ini boleh jadi makanan malam. Okey, untuk makanan malam ada semangkuk bubur nasi, ada mi, ada air putih, air kosong dan juga ditambah dengan buah tembikai. Maka tuliskan semua makanan yang kamu lihat dalam gambar ini dalam senarai ini.
Okey, baiklah murid-murid. Cikgu dah terangkan apa yang kamu perlu lakukan. Sila lihat lembaran kerja yang telah cikgu masukkan dalam grup. Kemudian kamu mula untuk buat latihan-latihan yang diberi. Sehingga cikgu jumpa lagi. Terima kasih.